Satu lah. Bismillah. Dia punya penyepit ni tak ada satu lagi. Ada satu penyepit ni. Selalu ada dua. Penyepit hitam ni. Ustaz, hilang. Ahya'i minhum al-amwat, khususan al-marhumah Syekh Fuad Ibn Ali, al-marhumah As-Sayyidah Nurullah binti Hasan. Lahumul Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain amin. Tuan yang diberkati Allah sekalian, berkenaan dengan soalan yang pada minggu lepas berkenaan dengan menunaikan ibadah haji dengan duit pinjaman. Dia pinjam duit, lepas tu dia pergi haji, boleh atau tidak? Kalau kita tengok dalam satu artikel, tuan-tuan boleh buka lah, yang disusun oleh tuan guru kita Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mantan mufti wilayah. Yang ada orang bertanya berkenaan soalan yang sama juga. Soalan dia yang ditujukan kepada Tuan Mufti ni, adakah dibolehkan bagi seseorang untuk menunaikan haji melalui pembiayaan atau pinjaman institusi kewangan? Tuan guru kita mengatakan ada pandangan yang mengatakan harus, hukum dia harus dengan beberapa syarat, tuan-tuan. Apa syarat dia? Syarat yang pertama, pinjaman kewangan yang dilakukan itu tidak mempunyai unsur-unsur riba. Ini syarat yang pertama yang ulama letakkan. Boleh kita pergi haji dengan duit pinjaman, dengan syarat yang pertama, pinjaman tu mestilah tidak mempunyai unsur-unsur riba. Bank Islam tu percayalah, bank-bank yang tidak ada unsur riba ni. Ini syarat yang pertama, tuan-tuan. Sebab kita nak melakukan ibadat ni, mestilah kita ambil daripada sumber yang halal. Seperti mana firman Allah dalam Quran,
wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah telah menghalalkan berjual beli, niaga dan mengharamkan riba. Riba ni kita pinjam, lepas tu dia ada letakkan pinjaman dia punya bunga dia. Ini yang pertama tuan. Syarat yang pertama, pinjaman tu tidak ada unsur ribawi, riba. Yang kedua, kata tuan guru kita, mempunyai pendapatan yang melebihi secara diri serta orang yang di dalam tanggungannya untuk melunaskan hutang dan perbelanjaan dalam mengerjakan ibadah haji. Dia dah buat pinjaman untuk pergi haji, dia nak bayar balik tu dia mesti ada kemampuan. Jangan dia pinjam tapi tak mampu nak bayar balik. Ini tak boleh. Kalau tak mampu nak bayar balik, maka tak wajiblah dia pergi haji. Gugur dia punya haji dia. Sebab syarat nak pergi haji ni mesti berkemampuan. Ini syarat yang kedua tuan, mempunyai yang melebihi secara diri serta orang yang di dalam tanggungannya untuk lunaskan hutang dan pembelanjaan dalam mengerjakan ibadah haji. Justru barang siapa yang tidak mempunyai lebihan wang daripada pendapatannya atau pendapatannya hanya cukup-cukup untuk kehidupan sehariannya, maka kewajipan untuk melaksanakan ibadah haji tergugur daripadanya, sekalipun dia mengambil pinjaman daripada institusi kewangan. Ini syarat yang kedua, dia mampu bayar semula tuan-tuan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, pinjaman yang dilakukan itu dibuat di atas dasar menyegerakan perintah Allah SWT dalam melaksanakan rukun Islam semata-mata. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang ingin menunaikan ibadah haji, maka bersegeralah untuk menunaikannya, kerana tidak diketahui bila masa sakit itu menyerang seseorang atau kenderaannya hilang atau datang keperluan yang lain. Ini tuan-tuan, ini syarat yang ketiga. Habis tuan-tuan. Tengok balik kita tuan-tuan, muka surat 79. Muka surat 79 berkenaan miqat haji dan umrah. Ini perbahasan berkenaan dengan miqat. Perkataan miqat ini ada mengandungi dua ketentuan. Dua bahagian. Apa dia? Dua ni. Pertama, masa haji dan masa umrah. Pertama, masa. Ni panggil bahasa apa? Bahasa Arab panggil miqat zaman, masa. Yang kedua, ketentuan tempat memulakan haji. Kedua, ketentuan tempat memulakan niat haji. Nak mula kita nak niat untuk haji dan niat umrah. Pertama, masa haji dan masa umrah. Yang kedua, ketentuan tempat memulakan niat haji dan niat umrah. Ini dalam bahasa Arab panggil miqat makani. Makani. Kalau masa zaman ni, kalau tempat makani. Ketentuan masa bagi
ketentuan masa bagi haji yang disebut miqat zamani, iaitu masa dan waktu mengerjakan haji itu ialah dari awal Syawal, 1 Syawal hingga fajar malam yang ke-10 Zulhijjah, sampai raya tiap-tiap tahun. Ni masa miqat zamani bagi haji, dia ada ketentuan dia. Kalau umrah ni bila-bila masa kita boleh buat, tapi haji ni dia ada masa yang tertentu, daripada awal Syawal hingga fajar malam yang ke-10 Zulhijjah tiap-tiap tahun, tuan-tuan. Tahun ni kalau tengok berita, dia teruskan dengan kapasiti jemaah tu dikurangkan. Saya 1,000 je. Malaysia tak hantar, negara jiran pun ada yang tak hantar. 1,000 orang je, dengan syarat yang berada di inilah Mekah Madinah. Saya itulah syarat dia. Kalau ada perubahan Saudi punya ni untuk masalah COVID ni, tuan, takut jangkitan. Tapi diteruskan ibadat haji tu, diteruskan, alhamdulillah. Ini, tuan, yang demikian tidaklah sah niat haji lain daripada waktu ini. Dia niat haji bulan Rabiul Awal sebagai contoh. Dia niat haji dalam bulan Ramadan, bulan Syaban, Rejab, tak sah. Masa dia awal Syawal sampai fajar malam yang ke-10 Zulhijjah. Dan masa miqat zamani bagi umrah. Tadi miqat zamani haji, ni miqat zamani bagi umrah. Miqat zamani bagi umrah ialah sepanjang tahun bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Dia tak ada masa yang tentu lah. Bila-bila masa kita boleh buat. Yang penting masa kita buat tu kita tidak ada niat haji. Adapun orang yang sedang mengerjakan haji, di tengah membuat umrah dalam masa itu sehingga selesai kerja haji, tuan-tuan. Kecuali yang haji yang jenis apa, yang serentak ni, apa nama ni? Qiran. Qiran dia serentak, tapi dia kena dam. Kalau tuan-tuan buat haji ifrad ataupun tamattu', tu kena, tak ada masalah. Kalau ifrad mendahulukan haji atas umrah, buat haji dulu baru umrah. Kalau tamattu', kita buat umrah dulu baru haji. Satu lagi Qiran. Qiran ni dia serentak. Boleh serentak, tapi dia kena dam, denda. Okey, tuan-tuan. Dan tempat ketentuan memulakan niat haji. Setakat ini ada persoalan tuan-tuan nak tanya? Dan tempat ketentuan memulakan niat haji yang disebut miqat makani. Ini orang yang pernah pergi haji atau umrah, dia tahulah macam mana. Sebelum tiba Mekah tu ada isyarat suruh niat macam mana. Kalau niat naik ke terbang, lain dia punya miqat dia. Kalau lalu daratan, naik laut, ada terang di sini, tuan.
Dan tempat ketentuan memulakan niat haji yang disebut miqat makani jika bakal haji itu berada di Mekah. Dan tempat ketentuan memulakan niat haji yang disebut miqat makani jika bakal haji itu berada di Mekah, sama ada anak bumi putra atau yang mendatang. Tempat memulakan niatnya ialah bandar Mekah itu sendiri. Ini orang yang duduk dekat Mekah lah. Sama ada warga negara Saudi ataupun warga negara luar, tapi dia ada dekat Mekah. Dia nak tunaikan haji. Dia punya tempat dia, niat dia bandar Mekah. Saya pun tak tahu bandar Mekah ni besar macam mana. Besar? Lagi? Lebih besar dari Melaka ke apa? Besar lagi? Besar siapa pernah pergi dia tahulah. Saya tak pernah pergi tuan. Haji pun tak pernah. Umrah pun tak pernah. Kalau haji jam haji tu pernah lah. Berapa kali pergi. Yang mana tak tahu saya cakap tak tahulah. Sebab benda ni praktikal. Benda ni ada dia praktikal. Macam makan durian. Kalau tuan-tuan tak pernah makan durian, tuan-tuan nak cerita pada orang, macam mana tu? Cerita, tanya, awak dah pernah makan durian tak? Belum pernah. Ni macam mana boleh cerita pasal durian? Kena makan durian dulu. Baru tahu. Baru sedap nak cerita tak? Durian ni macam ni. Kalau musangking macam ni. Musangking macam ni. Lagi apa? Musangking. Lagi apa? King. Kalau kingkong macam ni. Durang kingkong macam ni. Kalau atromen kingkong macam ni. Itu yang orang pakar durian. Sebab dia dah rasa macam mana. Kalau durian kampung macam ni, durian IOI, apa benda? Apa nama? IOI. Habis itu dengan Mbak Haji tuan-tuan. Dia ada bersangkut paut dengan praktikal. Tak tolong tuan-tuan doakanlah. Yang mana yang belum pernah ke sana, sama ada haji ataupun umrah, moga-moga yang tak pernah pergi ke sana, moga-moga Allah pilihlah ke sana sebelum kita meninggalkan dunia ni. Amin. Dan tempat ketentuan memulakan niat haji yang disebut miqat makani itu jika bakal haji itu berada di Mekah, sama ada anak bumi putra atau yang mendatang. Tempat memulakan niatnya itu bandar Mekah itu sendiri, sama ada di masjid atau di jalan-jalan, selagi belum keluar dari kawasan bandar. Tetapi yang utama di pintu rumahnya. Ini yang afdalnya lah. Yang afdalnya, yang utama di pintu rumahnya. Dan sunat dimulakan pada hari yang ke-8 Zulhijjah, sehari sebelum hari Arafah. Maka jika bakal haji itu orang yang datang dari luar, macam kita lah, daripada Malaysia ni, macam mana? Maka jika bakal haji itu orang yang datang dari luar, termasuk mereka yang hendak membuat umrah, miqatnya, tempat memulakan niat, ada 5 tempat. Ni tuan-tuan, 5 tempat. Ni tempat ni memang mungkin ada hadis ke yang menetapkan 5 tempat. Ada 5 tempat mengikut dari mana pihak mereka itu datang. Kalau daripada Malaysia nak ikut, dia beli mikat dia kat mana? Kalau daripada Yaman, mikat dia kat mana? Kalau daripada Rusia, mikat dia kat mana? Tu ada di kaedah dia lah. Pertama tuan-tuan, yang pertama, suatu tempat yang bernama Dhul Hulaifah, iaitu miqat makani
bagi orang yang datang dari Madinatul Munawwarah. Datang daripada arah Madinah ni, dia punya miqat makan ni dia kat mana? Zulhulaifah. Zulhulaifah ini nama bagi sebuah kampung. Saya pun tak tahu kat mana lah. Mungkin ada yang tahu, yang pernah pergi sana. Zulhulaifah ini nama bagi sebuah kampung tengah jalan hala ke Mekah, kira-kira 10 km dari Madinah. Sekarang kampung itu dinamakan dengan Bi'ru Ali. Bi'ru Ali, Telaga Ali. Mungkin ada sebablah mengapa dinamakan Bi'ru Ali. Kena tengok sejarah balik. Di situ ada sebuah masjid yang cantik. Apa nama masjid dia? Ada yang tahu? Tak sebut di sini tuan. Masjid. Ini miqat yang pertama, miqat Mekani yang pertama, iaitu Zulhulaifah. Kalau kita datang daripada arah Madinah. Yang kedua, suatu tempat yang bernama Juhfah. Yang kedua, satu tempat yang bernama Juhfah, iaitu miqat makani bagi orang yang datang dari Mesir, Syam. Disebut Syam ni, yang saya faham dia ada 3 negara tuan. 3 negara ataupun 4 negara yang dipanggil Syam. Syria, Yaman, Yaman tak masuk. Syria, Jordan. Nanti ingat saya tuan. Dia panggil Syam. Ini yang datang daripada Mesir, Syam dan lain-lain ikut laut mendarat di situ. Dia punya miqat makani dia namanya Juhfah. Dalam tahun 30-an dan lebih dahulu daripadanya, orang banyak berihram. Orang banyak berihram dari Rabi', iaitu tidak mengapa. Ada yang sebelum ni tuan, 30-an dia ubah kepada satu kampung nama Rabi'. Ulama mengatakan tak ada masalah, iaitu tidak mengapa kerana Rabi' lebih jauh ke Mekah daripada Juhfah. Menurut ceritanya, Juhfah ini sudah tidak ada kesannya lagi kerana penduduknya berpindah kepada Rabi', yang mana sudah jadi sebuah bandar atau pekan pada masa sekarang. Ini tuan, ini miqat makani yang kedua, Juhfah. Ini kalau jemaah haji itu datang daripada Mesir, Syam, negara Mesir, Syam, dan yang lain-lain berdekatan ikut laut. Miqat makani yang ketiga tuan, suatu tempat bernama Qarnun, tanduk. Qarnun, tanduk. Zulqarnain yang punya 2 tanduk. Qarn. Suatu tempat yang bernama Qarn, atau disebut Qarnul Manazil, iaitu miqat makani bagi mereka yang datang dari negeri sebelah timur Mekah, ikut jalan darat seperti dari, kalau kita jauh ini tulis A tu Aman, bukan Aman, Oman. Betul kan? Oman. Mana ada negara aman? Kedah Darul Aman ada lah. Ni Oman. Oman. Kalau datang daripada Oman, apa ni? Emiria Bersatu. UEA, apa dia panggil? UEA.
EA. Ni, kalau sini tulis Maria bersatu je. Dan yang berhampiran dengannya. Kalau datang daripada Oman, Maria bersatu dan kawasan negara yang berhampiran dengan kedua ni, dia kena make up makan ni dekat Qarnul Manazil. Tempat itu sekarang dipanggil As-Sa'il. Betul, As-Sa'il. Ini mikot yang ketiga tuan. Qarnul Manazil. Yang keempat, mikot makani yang keempat, suatu tempat bernama Zatu Irqin. Zatu Irqin, iaitu mikot makani bagi mereka yang datang dari Iran dan negeri-negeri ataupun negara-negara yang berhampiran dengannya. Kalau daripada Iran ni dan negara yang berhampiran dengan Iraq dengan Iran ni, dia mikot makan ni dekat mana? Zatu Irqin. Ini yang keempat. Yang terakhir, mikot makan ni yang kelima, suatu tempat bernama Yalamlam. Yalamlam. Pelik nama dia. Satu tempat bernama Yalamlam ataupun Alamlam, iaitu mikot makani bagi orang yang datang dari Yaman ikut jalan darat. Yalamlam ini nama bagi sebuah bukit sebelah selatan Mekah, tuan-tuan. Adalah diingatkan bahawa tempat-tempat ini juga jadi mikot makani bagi mereka yang pergi ke Mekah kerana mengerjakan umrah. Siapa yang pergi umrah sama juga dia punya mikot makani dia. Tetapi mereka yang sudah berada di Mekah, apabila hendak mengerjakan umrah, mikot makani baginya ialah tanal halal. Dari itu kenalah mereka keluar ke Tanaim ataupun Ji'rana atau sebagainya. Ini tuan. Yang seterusnya, orang yang pergi ke Mekah kerana haji atau umrah. Orang yang pergi ke Mekah kerana haji atau umrah melalui jalan yang tiada mempunyai mikot makani baginya, hendaklah ia berniat di tempat yang bertentang dengan mikot yang ada di sebelah pihak kanannya atau di sebelah pihak kirinya. Tengoklah yang mana dekat, belah kanan bagi, belah kanan ataupun yang belah kiri. Mikot yang disebut tadilah yang 5. Jika sebelah kanan ada mikot dan sebelah kiri pun ada, dua-dua ada. Dia pergi satu tempat, sini pun ada mikot, sini pun ada mikot. Masalah tadi yang pertama, dia berada di contohnya sini, yang ada mikot belah kanan. Ada kena pergi belah kanan mikot lah. Tempat belah kiri ada, belah kanan ada, belah kiri tak ada. Dia kena belah kanan. Masalah yang kedua, dua-dua ada. Jika sebelah kanan ada mikot dan sebelah kiri pun ada, macam mana tu? Hendaklah ia berniat di tempat yang lebih dekat dengan dia. Dia kena pilih mikot yang paling dekat dengan dia. Kalau dua-dua ada, kanan ada, kiri pun ada, dia kena pilih yang lebih dekat dengan dia.
Dan jika kedua-dua miqat itu sama dekat, ada kiri kanan dia ada miqat, tapi dia punya jarak dia sama. Macam mana tu? Sama dekat. Hendaklah ia berniat di tempat yang lebih jauh ke Mekah. Hendaklah dia berniat di tempat yang lebih jauh ke Mekah. Kalau belah kanan ni miqat dia lebih jauh daripada Mekah, dia kena belah kanan lah. Kalau belah kiri ni lebih jauh daripada Mekah, dia kena miqat yang belah kiri. Sebaliknya, jika tiada langsung miqat dekat-dekat dan yang bertentang dengannya, hendaklah ia berniat di tempat yang sejauh 2 marhalah dari Mekah. Ini tuan Sebaliknya, jika tiada langsung miqat dekat-dekat dan yang bertanggan dengannya, hendaklah ia berniat di tempat yang sejauh 2 marhalah dari Mekah. 2 marhalah dari Mekah. Kita dah bahas sebelum ni. Ia dimaksudkan 2 marhalah, iaitu ukuran dia ada beberapa pandangan ulama lah. Ada yang mengatakan 2 marhalah ni antara 85 km dengan 90 km. Kalau jarak dia 85, dah dikira 2 marhalah. Kalau jarak dia 86 pun dah kira 2 marhalah. Dia mengatakan kalau ikut batu 56 batu. Ada mengatakan 88.7 km. Ada mengatakan 84 km pun dah kira 2 marhalah. Dan ada juga yang mengatakan 82 km pun dikira 2 marhalah. Mana-mana boleh pakai. Sebaliknya, jika tiada langsung miqat dekat-dekat dan yang bertentang dengannya, hendaklah ia berniat di tempat yang sejauh 2 marhalah dari Mekah. Azan berapa? 22.38. 20 ni apa? Pukul 8. Sikit lagi tuan-tuan Dah mengantuk tuan-tuan. Orang dari kenyataan yang sebut itu, maka bakal haji dan bakal umrah yang pergi dari Malaysia, yang pergi daripada Malaysia ikut jalan laut. Kalau daripada Malaysia nak pergi umrah, nak pergi umrah ataupun haji ikut jalan laut, kenalah berniat berihram dari tempat yang bertentang dengan miqat yang hampir dengannya, iaitu Yalamlam. Yalamlam. Dan setengah ulama mengatakan seperti Ibn Hajar dan lain-lain, diluluskan ia berniat dari Jeddah. Boleh berniat daripada Jeddah. Kalau kita tengok letak kaki di bawah tuan-tuan, letak kaki nombor 1 kat bawah sekali. Apa kata tuan guru kita? Dipandang dari segi ta'rif 2 marhalah itu perjalanan sehari semalam perjalanan unta. Yang dikatakan 2 marhalah ni tuan, pada asalnya perjalanan sehari semalam, 24 jam sehari semalam, unta mengangkat barang berat, bagaimana yang telah dinyatakan dalam bab jamak dan qasar. Dia punya ukuran seperti mana yang saya nyatakan tadilah, antara 85 km hingga 90. Saya berpendapat siapa punya pendapat ni? Tuan guru kita Syekh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, pengarang kitab. Saya berpendapat bakal haji atau umrah yang pergi ke Mekah melalui Jeddah, mereka boleh berniat berihram dari Jeddah. Tambahan lagi tersebut dalam sebuah kitab bernama
Tawdihul Manasik. Mula muka surat 22 karangan seorang bernama Ahmad Abdul Qadir Ma'abil Khatib, Masjid Hanafi di Jeddah. Ada sebutan demikian. Dia kata apa? Ya lam jabalun yaqa'u junuba Makkah wa bainahuma kilometer wa huwa miqatu ahli Yaman wal Hind. Ini dalam kitab Tawdihul Manasik. Apa maksud tuan? Yang keempat, Yalamlam, iaitu sebuah bukit di selatan Mekah. Antara keduanya 54 km. Dan mikat orang Yaman dan India. Ini mikat orang Yaman dan India. Kalau Yalamlam yang sejauh 54 km dari Mekah, jadi mikat yang paling dekat kepada mereka yang melalui Jeddah. Kenapa tidak lulus ihram di Jeddah itu? Sedang jauhnya 72 km. Jawabnya tentu lebih utama lagi. Dari sebab itu Syekh Ibn Hajar berkata boleh ihram dari Jeddah. Zaman sekarang bakal haji dan umrah pergi ke Mekah dengan kapal terbang. Kata tuan guru kita, zaman sekarang bakal haji, kebanyakan bakal haji dan umrah pergi ke Mekah. Nama kita lah di Malaysia ni, naik ke terbang. Tidak naik kapal laut lagi. Pihak tabung haji telah menetapkan mereka berniat berihram dalam kapal terbang 1 jam sebelum sampai ke Jeddah. Betul lah? Mungkin ada yang pernah pergi. Kata tuan guru kita, pihak tabung haji telah menetapkan mereka berniat berihram dalam kapal terbang 1 jam sebelum sampai ke Jeddah. Sandarannya kerana kapal terbang itu melalui Qarnul Manazil. Saya bersetuju demikian jika kapal terbang itu terus mendarat di Mekah. Tetapi keadaan yang berlaku kapal terbang itu mendarat di Jeddah, tidak di Mekah. Miqat di Qarnul Manazil itu untuk mereka pergi ke Mekah. Jadi sandarannya itu tidak tepat. Ini pandangan daripada tuan guru kita. Berkenaan dengan perkara ni kena rujuk dengan pihak tabung haji tuan. Mungkin ada dia punya alasan dia lah. Dia punya sebab dia tuan. Wallahu a'lam. Tengok atas balik tuan. Orang yang berkampung di tempat antara miqat dan Mekah, miqatnya ialah kampung. Orang yang berkampung di tempat antara miqat dan Mekah, duduk antara Mekah dengan miqat dia di tengah-tengah. Miqatnya di kampungnya. Orang yang pergi ke Mekah tiada bercadang. Orang yang pergi ke Mekah tidak bercadang hendak mengerjakan haji dan umrah. Tiba-tiba setelah melalui miqat teringat hendak mengerjakan haji. Pada asalnya memang tak ada niat nak laksanakan haji atau umrah. Tapi bila dah sampai dekat miqat tu, dia dah teringat, aku nak buat umrah ataupun nak buat haji. Maka miqat dia kat mana tuan? Maka miqatnya ialah di mana tempat ia teringat itu. Yang 5 tadilah. Kalau dia lalu dekat Qarnul Manazil, itulah miqat dia. Kalau dia lalu dekat Zatul Arkin, itulah tempat dia. Kalau dia lalu dekat Yalamlam, itulah tempat dia tuan. Miqat dia. Barang siapa masuk Mekah dengan tujuan mengerjakan haji atau umrah, wajiblah atasnya berniat ihram dari miqat makani baginya. Dari itu sekiranya dia lalui dengan tiada ihram, nescaya menerhaka dan mesti balik ke tempat itu jika tiada uzur. Dan sekiranya ada uzur seperti takut ketinggalan daripada kawan-kawan atau sudah suntuk masa, hendaklah ia berniat di mana ia berada di tengah jalan. Kalau belum dah terlepas, belum niat lagi, kena patah baliklah.
Tapi kalau dia nak patah balik takut tertinggal. Alamak, kalau aku patah balik kan ketinggal orang. Tak apa, dia boleh niat masa dalam perjalanan. Sekiranya ada uzur seperti takut ketinggalan daripada kawan-kawan atau sudah suntuk masa, hendaklah ia berniat di mana ia berada di tengah jalan itu, kemudian teruskan kerja haji atau umrahnya serta wajib atasnya wajib denda. Adapun kalau ia berbalik kepada miqat sebelum ihram atau sudah ihram tetapi belum masuk mengerjakan pekerjaan haji atau umrah seperti wukuf dan tawaf, nescaya tidaklah dia kena jam. Nanti kita akan sambung rukun haji dan umrah. Wallahu a'lam. Ada persoalan tuan-tuan tadi? Tak ada ya? Kita akan sambung tuan rukun haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Kami telah banyak menzalimi diri kami, ya Allah. Jika Engkau tidak ampunkan dosa kami, ya Allah. Jika Engkau tidak rahmati kami, ya Allah, jadilah kami orang-orang yang rugi, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu kami, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, dan seluruh umat Islam di dunia, ya Allah, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balik hati kami, ya Allah, tetapkan hati kami, ya Allah, dalam agama-Mu, ya Allah, dalam mentaati perintah-Mu, ya Allah. Kau berilah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk berzikir kepadamu, ya Allah, untuk bersyukur kepadamu, ya Allah, untuk memperilokkan ibadah kepadamu, ya Allah, untuk istiqamah dalam menuntut ilmu sehingga kami meninggalkan dunia fana ini, ya Allah, semata-mata ikhlas kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Engkau selesaikanlah segala masalah kami, ya Allah. Engkau tunjukkan kepada kami, ya Allah, jalan yang terbaik, ya Allah, untuk selesaikan segala masalah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Engkau tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah. Hajat kami dunia akhirat, ya Allah. Dengan kemegahan kasih-Mu, ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat surah Al-Fatihah dimulai dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wadawim ala dzikril awanihi haqiqatan takun ghahinan fantaba'un taba'in sriku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah.